Namaku Carlos. Adalah dirimu, jiwa ini adalah jiwamu, rindu ini adalah rindumu, darah ini adalah darahmu. Tak ada yang lain selain dirimu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, saya Carlos. Okay, since ramai yang vote untuk video breakout and fake out. Actually dulu saya pernah buat video breakout fake out ni, tapi saya abaikan. Okay, kita buat baru video fake out and breakout. So ini adalah basic teknik yang mana korang boleh entry berdasarkan breakout and fake out. Okay, so dia setup ni adalah terlalu basic dan dia juga ada kelemahan dia dan ada risiko lah. First of all, saya akan check dulu mic saya function ke tak. Nanti jadi macam webinar minggu lepas, mic tidak function. Okay, so audio capture tu dah menyala-nyala, so dia dah detect. Okay, okay, so kita pergi ke basic. Mana MT4, MetaTrader 4. Kita pergi ke MetaTrader 4 dulu, and then saya akan ceritakan sedikit tentang breakout dan fake out. Lambat sikit lah, PC saya problem. Okay, so ini adalah, okay, kita tengok. Banyak bunyi lah dia. So kita buka satu new chart. Saya memang fokus pada gold only. Okay, so dekat chart lain ni kita cuba lah, sebab kat gold saya ni dah banyak entry dan serabut sikit. So kita cari lain lah. Kita try USD card. Saya punya teknik ni boleh apply mana-mana pair, tapi saya memang fokus pada gold sebab kita tahu gold dia sangat respect pada SNR dan SND. Okay, so first of all saya akan tukar dulu ke template clean saya. Okay, then kita switch chart, kita offkan chart shift dan chart auto scroll. So breakout dan fake out ni kita pada dia basic SNR lah, pada SNR lah. So macam mana? Okay, so ini saya lukis sikit. Ini adalah contoh dalam, ini adalah resistance. Okay, and then bising, ada orang renovate. So ini adalah resistance kita. Resistance kita, saya tanda lagi lah macam tu kan. Ini resistance, ini line lah. Kita punya resistance line. Saya tukar color. Sorry guys, ada orang renovate rumah lah, jiran sebelah ni. Okay, ini adalah resistance kita. So saya tandakan resistance. Okay, ini adalah resistance kita lah. Okay, this is resistance. Tukar color lagi supaya tidak confuse. Okay, ini adalah resistance lah. Biasanya price akan bounce bila dia jumpa resistance. Kalau resistance yang kuat, dia mesti direspect beberapa kali lah. Lebih pada 1 kali, 2 kali, 3 kali. Makin banyak dia respect, makin kuat lah resistance tersebut. Okay, kat mana breakout berlaku? First kita akan pergi breakout. Breakout. Ini saya just nak share basic. Lepas tu macam mana kita nak cari entry melalui breakout untuk determine entry. This is breakout. Besar sikit lah title kan. Title kena besar sikit. Dan kita highlight. Title kita. Okay, kuning. Nice kan. Ini breakout So saya tak nak campur dengan SND dulu. Saya risau korang pening sebab sebenarnya sewaktu breakout berlaku adalah pembentukan SND.
kat situ So bila price naik dan dia tembus, okay, inilah yang dipanggil breakout. Okay, ini adalah breakout zone. Ini adalah breakout zone kita. Okay, price naik dan price buat retest. Okay, sebelum dia terus naik. Okay, ini adalah breakout zone. Kalau yang dah belajar advance, student-student yang dalam kelas terdahulu, dia dah tahu apa yang terjadi semasa breakout. Okay, biasa dalam semasa breakout akan terjadi apa tu yang kita panggil supply and demand. Okay, tapi saya tak nak ajar supply and demand kat sini lah. Kita nak fokus pada breakout sahaja. Okay, kat zone ini adalah akan berlaku supply and demand. So kita abaikan dulu supply and demand. So ini adalah breakout zone. So itulah sebabnya kalau dulu saya mengajar basic SNR, saya memang kerahkan student untuk marking apa? Marking kita punya SNR. Okey, kalau support pula macam mana? Ini resistance kita tukar pada support. Sama jugalah. Okey. So mana line support kita? Ini strong support. Okey, dan price akan buat breakout macam tu. Dan juga akan berlaku SND kat sini. Tapi dalam topik ni kita abaikan dulu SND So breakout zone dia adalah di sini. Ini yang berlaku breakout So okey, ini support. Ini adalah support. Okey. Support. Ini adalah resistance. Okey. Macam tu. So daripada price action breakout ni, kita sebenarnya boleh cari entry untuk buy atau sell. Okey. Tapi saya kadang-kadang saya guna teknik ni, tapi saya lebih suka pada teknik yang dengan confirmation yang lebih strong. So let's go to live chart. Kita cuba marking. Okay, let's say ini adalah kita punya apa? Mana pergi dia? Ini adalah kita punya resistance yang dominance Dia sebatang tengah ni kan. Pump resistance. Tengok dia ada visit tak? Ada visit Ini visit. Ini pun dia visit. Visit di mana dia dah touch lah. Dia respect lah. Ni respect. Ini visit. Dia close visit. Dia break break support. Dan dia jadi resistant. And then ni pun dia jadi resistant. So dia sangat-sangat direspect oleh harga Nak lagi dalam gold. Gold sangat respect SNR. Okay. So bila kita dah dapat apa? Ini basic saya tunjuk. So kita dapat resistant. Saya punya keyboard ni caps lock dia kadang-kadang auto off. Okey, ni resistant. Tandakan Okey. Resistant yang kuat biasanya kalau dalam line chart dia akan jadi resistant jadi capital A shape tajam dia jadi tajam. Kalau kita tukar pada line chart dia akan jadi tajam. Okey, nampak? Betul kan? Tajam kat situ. So ini adalah resistant kita yang kita pilih lah. Ini kat H1 So kat mana breakout? Kat situ kita cari breakout. Di manakah breakout? Mana candle yang break resistant kita? Secara obviousnya kita nampak satu significant bullish candle. Significant bullish candle yang break. Okay. Ini adalah significant. Ini adalah bullish candle. Candle yang break. Candle yang melakukan breakout. Ini candle yang BO yang breakout. Okay. Ini adalah candle yang breakout. So, apa yang kita perlu buat bila kita dah tanda resistance dan price pun breakout. Breakout. Okay. Dia dah breakout. Dia dah breakout. Okay. Dia dah melakukan breakout. Cuma, untuk breakout trader, dia kena memastikan bahawa itu adalah benar-benar breakout, bukannya false breakout. Ini kita kena watch out bukan fast breakout. Okey. Bila berlakunya fast breakout, itu adalah apa dia? Fast breakout adalah dikenali juga sebagai fake out. Okey, ini adalah mimpi ngeri bagi
trader breakout. Okay, dia ada risiko dia. Tapi dia ada opportunity untuk counter dengan fake out. Kita ada peluang untuk counter dengan fake out. Okay, so itu next video lah saya akan ajar macam mana. So hari ni kita akan cuba mencari entry menggunakan breakout sahaja. Okay, so basically ini teknik buatan manusia ya. Dia bukanlah holy grail teknik ke apa tak. Sebab kita tak control market, kita cuma boleh create technical analysis sahaja. So, secara basicnya yang saya belajar untuk cari entry breakout, macam mana? Okay, kita ambil box. Kalau kat phone pun ada box. Kita ambil box, kita tarik dari hujung ke hujung. Make sure shadow semua cover, okay? Okay, nampak tak? Bila saya dah tarik box, korang nampak box, korang klik bucu box dan nampak mid zone. Nampak titik tengah tu ada mid zone, okay? Saya zoom. Di mana pergi dia? Okay, saya zoom. Okay, nampak? Ada titik tengah kotak ni, kan? So, korang tandakan titik tengah ni. Tandakan dengan line. Okay, nampak? Saya tanda tengah betul-betul. Dan yang lain tadi, korang tarik ke hujung kotak. Okay? Dan resizekan kotak ini mengikut zone ini. Okay? Dan maka ini adalah buy zone. Kalau signal provider yang buat cincai-cincai tu, inilah dia bagi kat korang. Buy zone. Okay? Inilah buy zone. Okay, so kita tengok berapa reward dia. Since ini adalah pair currency, reward tak banyak, tak macam gold. Let's say korang set PO di sini. Korang set PO sini dan dia naik sampai 36 pips. Dan dia floating. Kita tengok floating. Floating dia 16 pip. Okay lah, okay, acceptable lah. Floating dia 16 pip. Dan di manakah SL? SL korang mestilah di bawah zone. Dan lari daripada spread. Okay, tengok spread korang besar ke tak. Okay, ini adalah SL. Ini adalah basic lah. Dulu kadang-kadang profitable memang profitable. Breakout dia, alamak, apa dia tangkap sana. Dia memang profitable tapi kita kena jaga dengan fake out. Okay, kita kena jaga dengan awas dengan false breakout. Okay, so ini adalah buy zone. Korang set PO pada kotak ni, dalam zone lah kan, dalam zone set PO. Let's say lah korang set PO paling atas ni, korang ada lah 36 pips profit dan korang akan floating dalam 15 pip floating. Okay, so reward 36 pips. Okay, risk, kita punya risiko SL lah. Risk, alamak tak check risk berapa. Let's say SL kat situ, SL kita 19 pip. Okey lah kan, 19 pip SL. Saya memang SL tak lebih 30, 19 pip Okey, ini risk and reward korang Tapi macam mana nak pastikan dia bukan fast breakout? Okey, macam mana nak make sure dia bukan fake out? Macam mana ni? Kita kena make sure dia bukan fake out baru kita entry, okey? Macam mana kita nak make sure dia bukan fake out supaya kita tak kena lipat, okey? Silap. So, saya tunjuk terus macam mana nak mengenal pasti. Okey. Ini saya alihkan dulu. Okey. Macam selepas ini adalah teknik kita nak confirmation Selepas berlakunya breakout pada candle ni, nampak kan? Candle ni, selepas berlakunya breakout, kita bukanlah entry terus. Kita tengok next candle. Okey, next candle. Okey. Next candle yang kena perhatikan ni, saya listkan satu Satu. Next candle. Kalau saya H1, makna candle sejam selepas tu lah. Okey. Nombor satu ni, candle mestilah close price lebih dari support or lebih pada SNR lah. SNR, okey? SNR. Close mestilah
lebih pada SNR. Bila candle dah close atas pada SNR, atas pada ini SNR kita ini SNR kita. Bila candle ni break, kemudian next candle dia close ke atas ni. Dia atas pada SNR kita ni. Kan? Faham? So itu maknanya breakout telah berlaku. Jadi macam mana kita cari zone breakout? Macam tadilah yang saya tunjuk tu. Kita tarik box and then bagi mid zone box dan tandakan buy zone, dan SL kita di bawah ni, di bawah bawah zone, dan lari sedikit dari spread. Okey, ni bawah zone yang kita lari sikit dari spread. Okey, tengoklah macam saya pakai ECN. So saya tandakan rapat-rapat je lah, sebab tu SL saya kadang 15 pip, 20 pip, macam ni tadi 19 pip kan. Nice lah. So TP, macam mana TP? TP kita refer kepada previous. Macam mana? Senang je. Kita tukar pada line chart, kita cari support. Apa kita cari? Resistance yang atas kan. Ni satu resistance, ini dua resistance, ini tiga resistance. So ini adalah TP1, tapi sikit sangat kan. Kalau gold okey. Ini adalah TP2, ini adalah TP3. So kita tengok sampai tak TP2, TP3, TP2, TP3 sampai kot. Kita sampai TP2, ini TP2 sampai. TP3 lagi sikit nak sampai, nampak TP3 kita. Lagi 2 pip, lagi 2 pip nak sampai TP3. So ini adalah breakout, determine breakout, determine breakout setup. Okay, ini adalah determine breakout setup. Salah pula je determine. Determine breakout setup. Okay, ini adalah basic gila lah. Kan, basic gila. Cuma risiko dia ni lah. Fake out ni adalah risiko dia. Okay, so kalau untuk sell kita cari support lah. Kita cari support. Okay, tapi kena tengok juga. Macam student kelas saya ajar danger zone. Kita kena tengok price tu datang dari mana sebelum kita entry. Banyak lagi lah detail-detail confirmation dia. Ini adalah basic lah. So dalam kelas saya akan ajar adakah entry kita ni selamat atau tidak. Price datang dari mana. Price yang datang ambil PO kita ni dari mana. Adakah dia selamat untuk kita entry ataupun tidak selamat. Contoh tak selamat saya tunjuk Ini adalah apa? Ini kita punya support. Betul? Support Ini adalah support. Support. Once dia breakout, ini breakout, nampak tak breakout? Ini adalah breakout. And saya tandakan garisan. Ini adalah breakout dan korang set PO, betul? Sini. PO sell, betul? Sampai kat sini, nampak? Apa jadi kat sini? Dia reverse. Kalau profit pun 7 pip saja. So, kita kena tahulah sebab apa dia tak profit kat sini. Okay? Itu kita ajar belajar dalam danger zone. Dalam kelas saya akan ajar danger zone, macam mana nak determine adakah setup tu boleh profit ataupun berisiko tinggi. Sebab kita cuma buat technical analysis. Kita just nak minimizekan kita punya risiko saja. Kita tak tahu market nak libas ke apa kan. So kita cuma nak determine, kita cari peluang dan berdasarkan confirmation. Okay. So itu sahaja. Kita cuba kalau kita betul-betul yakin setup tu memang holy grail, tak payah set sell kot. Macam tu kan. So kita cuba, saya tunjuk breakout sell yang sukses. Breakout sell yang sukses. Okay, let's say ini dah reversal. Support. Kita tengok support. Okay, kat sini saya cuba tunjuk ni. Ni satu support. Sini nice Ni satu support. Nampak support? Sama ke? Tukar pada line chart. Tengok dia tajam. Okay. Support. So kita nampak support. Tukar semula pada candle. Kita tandakan line tadi Line, support. Kita tengok mana candle yang break. Okay. Ni candle yang break. Okay. Nampak? Saya tandakan. Saya zoom sikit. Okay. Okay. Ini adalah candle yang break. Candle yang break support. Ini adalah candle yang break support.
So macam mana kita determine, sama juga. Kita tarik zone. Okay, dan tukar color lah, kuning ni vivid sangat. Okay, so kita ambil 50%. Mana 50%? Sini. Nampak? Saya tukar halus sikit, line ni tebal. So, dan lagi satu line kat atas lah. So, itu zone kita. Nampak? Dan mana entry kita? Entry kita di sini. Okay. Ni entry. Inilah simple. Tapi korang kena jaga-jaga dengan fake out. Okay. Entry. So, SL dia atas zone. Kalau macam atas zone ni sikit sangat kan. So, ambil lah jauh sikit. Ambil lah, let's say, ke atas kan. Height. 30 pip. 30 pip. SL. Macam saya tak ambil 30 pip lah. Saya ambil sini kan. Ni atas shadow ni, atas ni sikit. Macam dalam, pada sini dalam 15 pip ke 20 pip kan. Nice. SL 20 pip. Reward dia banyak lah. Ni reward dia banyak. Reward dia dalam 155 pip. So, itu saja pasal breakout. Kita kena determine zone. Kita kena check. Tapi kena make sure price yang datang nak ambil PO kita tu datang dari mana. Kita kena tahu. Adakah datang daripada zone yang bahaya? Kalau price yang datang ke PO ni, price yang datang ke PO ni adalah dari zone yang berbahaya, kita better jangan enter. Jangan ambil risiko lah. Macam saya selalu pesan kan, biar tak ada profit, asalkan jangan loss. Okay, biar tak ada profit langsung dalam satu hari, asalkan jangan loss. Sebab kita buat analisis ni, sebab kita nak minimizekan loss kita. Kalau boleh tak nak loss terus, tapi kita set lah minda kita supaya kita nak minimizekan loss, supaya profit kita lebih banyak daripada loss. So, itu sahaja dari Carlos untuk hari ni. Simple setup. So, next video kalau saya akan cerita pasal fake out, determine fake out. Okay, macam mana kita nak determine cara untuk kita entry dalam zone fake out. Okay, so itu sahaja untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berbuka puasa. Bye-bye. Assalamualaikum.